Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Ali Syazwan bin Abdullah Sani dari kelas TTP 3A. Hari ini kami akan menceritakan tentang black market, penyeludupan dadah. Okey, bagi pendahuluan, penyeludupan dadah bukan isu baru. Perkara ini diakui oleh Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menyatakan bahawa isu penyeludupan dadah dan sebagainya di sempadan negara memang disedari sudah lama berlalu. Pendedahan rakaman video oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang menunjukkan aktiviti penyeludupan dan pemblosan di sempadan Malaysia Thailand pada 18 Oktober umpama membuka mata pihak berkuasa. Terdapat beberapa faktor berlakunya penyeludupan dadah seperti kelemahan penguat kuasa, ada permintaan dalam dadah, sindiket jenayah terancang dan isu integriti agensi penguatkuasa. Penyeludupan dadah adalah jenayah terancang terbesar di dunia selepas penyeludupan senjata dan pemerdagangan manusia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyatakan negara kerugian RM7 bilion setahun kerana penyeludupan ini. Seterusnya, kelemahan agensi penguatkuasa menyebabkan negara mudah dibolosi oleh penyelundup dadah. Kebanyakan pegawai penguatkuasa bukan sahaja tidak mempunyai kepakaran untuk menjejaki sindiket dadah, bahkan juga kurang terlatih. Kedua, terdapat banyak permintaan untuk membekalkan dadah, terutamanya sekali golongan belia di kawasan luar bandar dan kawasan federal yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Mereka juga dikaitkan dengan masalah sosial. Yang ketiga, ia membabitkan sindiket jenayah merentas sempadan. Pengedaran dadah adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh sindiket tempatan yang mempunyai rangkaian dengan penjenayah terancang di luar negara. Oleh yang demikian, mereka mendapat bekalan dengan mudah dan menggunakan teknik yang sukar dikesan oleh pihak berkuasa supaya mereka dapat meloloskan diri dan berserta dengan dadah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif bin Muhammad Fauzi daripada kelas DTP 3A. Kesan penyeludupan dadah. Ancaman keselamatan negara melalui kes penyeludupan dadah Malaysia mempunyai kedudukan yang strategik dalam rantau Asia Tenggara dan keadaan ini menjadikan Malaysia terdedah dengan ancaman penyeludupan, pengedaran, penyalahgunaan dan penagihan dadah. Menurut Abdullah pada tahun 1997, kes penyeludupan dadah sebenarnya terjadi kepada semua negara yang mempunyai kemajuan yang baik dalam aspek penghubungan jalan darat, air dan juga udara. Di Malaysia secara umumnya, kes penyeludupan dan pengedaran dadah mengalami peningkatan setiap tahun. Ahmad pada tahun 2001, sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah menembusi sempadan menimbulkan ancaman kepada integriti sempadan negara Malaysia. Bis dan Amir 2006. Kebanyakan kes penyeludupan dadah merentas sempadan negara berkait rapat dengan faktor-faktor pendorong lain seperti industri pekerja seks, masalah pelancongan serta isu perjudian. Kesan penyeludupan dadah terhadap keluarga dan komuniti secara umumnya. Dadah merupakan satu bahan yang sering digunakan dalam perubatan dan merupakan bahan kimia yang dihasilkan melalui beberapa proses tertentu. Walaupun begitu, dengan teknologi yang terkini dan penggunaan dadah disalahgunakan dengan pelbagai tujuan termasuk hiburan, meningkatkan ketahanan diri seseorang, stamina serta sebagai alternatif dalam menyelesaikan masalah. Menurut Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK 1998, dadah merupakan bahan psikoaktif yang mempunyai ciri-ciri seperti membawa kesan buruk pada sistem saraf seseorang. Digunakan bukan untuk bertujuan perubatan, diperolehi secara haram, membawa kesan kebergantungan fizikal atau psikologi serta sekaligus memberi kesan negatif kepada kesihatan dan fungsi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Aiman bin Kashfi. Saya daripada kelas DTP 3A.
Hari ini saya akan membincangkan cabaran kerajaan Malaysia dalam menangani penyelundupan dadah. Kerajaan Malaysia telah melakukan pelbagai usaha dalam menangani kegiatan penyelundupan ini. Namun begitu, terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh kerajaan dalam menangani masalah ini. Modus operandi yang terancang oleh pihak penyelundup merupakan cabaran yang harus dihadapi oleh kerajaan Malaysia dalam menangani masalah penyelundupan ini. Rancangan sindiket yang sentiasa berubah telah mengaburi mata pihak keselamatan. Mereka memilih jalan yang tidak tepat, tidak dapat dikesan, seperti di sungai. Sungai yang dipenuhi hutan tebal akan menyukarkan pihak berkuasa mengambil tindakan. Penyelundup juga menggunakan orang dalam, iaitu pihak ketiga yang telah dirasuah bagi mengelakkan perbuatan mereka disyaki pihak berkuasa. Cabaran kedua, cabaran pihak kerajaan dalam menangani masalah penyelundupan ialah gejala rasuah yang menjadi budaya sesetengah ahli masyarakat kita. Berbagai undang-undang dan peraturan yang kerajaan telah tetapkan, tetapi gejala rasuah masih menjadi sebahagian amalan dan hobi mereka. Maka agak sukar untuk kerajaan mengatasi masalah penyelundupan ini. Tambahan pula, amalan rasuah ini dianggap biasa dalam kehidupan seharian oleh sesetengah pihak pada masa ini, menyebabkan ia menjadi cabaran yang besar kepada kerajaan dalam menangani masalah penyelundupan dadah. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulannya, semua pihak perlu berganding bahu dalam menangani masalah penyelundupan ini agar ianya tidak mengganggu ekonomi negara, bahkan tidak merosakkan bangsa kita. Sekian daripada saya, terima kasih.